kalau siapa yang hari-hari duk menghadap Papa Gomo ni, saya nak beritahu tuan-tuan. Betul. Memang budak-budak yang mendengar live dia tu ramai. Saya tak nafikan. Kan? Ada yang ori, ada yang bot, saudara, tapi kita dah identify 2 orang. Satu nama start daripada Z, satu nama start daripada H. Hari ini bekerja di SKMM. Orang besar, orang penting di SKMM. Tunggu orang 2 ekor ni kita tangkap, tuan-tuan. Inilah orang yang membantu semua sekali bahan-bahan Perikatan Nasional, semua FYP. Bahan-bahan kita semua ditenggelamkan, tuan-tuan. Kita nak beritahu. Hari ini baru saya sebut kat Ceras ni, seorang nama Z, seorang nama H start. Dua orang ni saudara, bila-bila masa kita akan tangkap. Bolehlah sementara waktu Papa Gomo boleh enjoy dengan live dia yang tinggi, dia hasut. Walaupun kebanyakan daripada live dia tu saudara penuh dengan sampah sarap, tak ada fakta. Kita hantar seorang budak nama Mah Hussein pun habis koyak. Betul tak betul, tuan-tuan? Jadi saudara, saya rayulah kepada kawan-kawan yang mengaku diri dia ni bersama dengan Datuk Seri Najib. Kan? Sabar sikit. Kalau ada pun perubahan nak berlaku saudara, kita kena buat benda ni macam menarik rambut dalam tepung, kan? Apa pun saya boleh cakap lah, ianya tak mungkin dapat berlaku sebelum pilihan raya. Ianya mungkin berlaku selepas pilihan raya negeri ni. Jadi kita kena sabar sikit. Tak lama, tuan-tuan, lagi 32 hari. Lepas 32 hari ni dah tak ada isu. Dan selepas 32 hari ni, selepas 12 hari bulan Ogos, kita ada masa lebih kurang lagi 20 hari. Dan kemungkinan besar, saudara, macam-macam boleh berlaku pada hari kemerdekaan, tuan-tuan. Orang macam Khairi Jamaluddin, dia hubungi orang-orang yang dekat dengan Datuk Najib. Orang macam Ismail Sabri, walaupun dia pun terlibat membantu menjayakan agenda Mahathir dan juga Muhyiddin. Kita ada, tuan-tuan, transkrip ucapan perbualan telefon dia. Kawan-kawan kita, pihak berkuasa, saya tak nak beritahulah yang mana. Bagi kita, tunjuk kita bagaimana dia terlibat. Ada video lagi, dia punya sisa politik dengan bekas ahli parlimen Jempol. Ada video. Hari ni kita ni, bos kita dah duduk dalam, kita boleh termakan dengan pujukan-pujukan daripada puak-puak ni. Saya cakap terus terang lah, kan. Dan ada di antara kita pula sanggup kata kalau bosku tak dibebaskan, kita akan undi Perikatan Nasional. Saya cakap terus terang lah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir dengan waras. Macam mana Datuk Seri Najib boleh duduk dalam penjara, tuan-tuan? Datuk Seri Najib duduk dalam penjara kerana angkara Mahathir Mohamad. Betul tak betul, tuan-tuan? Dan yang membantu menjayakan, meneruskan agenda Mahathir Mohamad ialah Muhyiddin Yassin. Betul tak betul? Tapi zaman orang kita jadi Perdana Menteri, dia masuk ke dalam. Hari ini, kalau kita undi Perikatan Nasional, tuan-tuan rasa kalau Perikatan Nasional boleh memerintah balik jadi kerajaan, dia akan bebaskan ke bosku? Dia tak akan bebaskan, tuan-tuan. Kalaulah boleh membebaskan bosku, kalaulah Perikatan Nasional ni boleh bebaskan bosku, dah lama dah saya sokong Perikatan Nasional. Saya bukan bodoh, tuan-tuan. Sebab kita tahu betapa busuknya hati manusia-manusia di dalam Perikatan Nasional tu. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kita kalau tidak kerana Datuk Najib, Datuk Zahid, boleh tak Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Hanya 114 orang yang sokong Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan orang terakhir yang menyokong Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Walaupun Muhyiddin khianat kita, walaupun Muhyiddin bersekongkol dengan DAP untuk menjatuhkan kita, DAP berpuluh tahun cuba jatuhkan kita, gagal. Anwar berpuluh tahun cuba jatuhkan UMNO. Betul tak betul? Kita lupakan benda tu, tuan-tuan. Saya bantah. Saya tak setuju sampai saya kena pecat. Bila parti nak bekerjasama dengan Mahathir. Nasib baik tak sempat bekerjasama dengan Mahathir, tuan-tuan. Mahathir bernama Muhyiddin je, kita tengok betapa rosak parti kita. Sebelum tu 7 pilihan raya kita cukup cantik, nama kita cukup bersih, cukup harum. Betul tak betul, tuan-tuan? Bila kerjasama dengan Bersatu,
Lunyai kita ni saudara. Lunyai. Dan hari ini ada orang kita yang kata dia lebih rela bersama dengan Perikatan Nasional, undi Perikatan Nasional, dan ada yang kata tak nak keluar mengundi dalam pilihan raya yang akan datang ni. Saudara, kalau kita gagal untuk deliver undi orang Melayu untuk menyokong, untuk menyumbang kepada kerajaan perpaduan punya calon, tuan-tuan, belah mata. Dia akan cakap UMNO hari ni tak boleh tarik orang Melayu. Dia orang akan pandang kita sebangsat-bangsatnya, tuan-tuan. Dan kalau dia orang nampak UMNO sudah tidak dapat sokongan orang Melayu, tuan-tuan rasa Datuk Seri Najib akan dibebaskan. Itu sebab Presiden Parti cakap kena undi calon-calon kerajaan perpaduan untuk membela nasib Datuk Seri Najib. Sebab apa? Kalau kita dapat deliver sokongan padu orang Melayu kepada kerajaan perpaduan, kita menang. Kalau tak menang semua 6, kita menang 5 kawasan parlimen. Tuan-tuan, kawan-kawan kita akan hormat dengan kita. Betul tak betul? Bila dia hormat dengan kita, saudara, kita desak, kita tuntut supaya diberikan keadilan kepada Datuk Seri Najib. Mereka akan dengar dengan teliti kerana tuntutan datangnya daripada sebuah parti yang kuat, tuan-tuan. Tapi kalau kita pilihan raya pun kalah, kalau pilihan raya kali ini orang Melayu tidak bersama dengan kita, tuan-tuan, maka makin lamalah Datuk Seri Najib duduk dalam, tuan-tuan. Ini realiti yang sebenar. Soalan saya, adakah fenomena kemenangan penambahan pengundi muda ini mampu menguasai negeri Selangor yang kini dipegang oleh Pakatan Harapan atau sebaliknya? Dipersilakan Datuk Lokman. Okey. Kita kena terima hakikat bahawa banyak pengundi muda ni dia bertambah sebab pengundian 18 tahun ke atas tu secara automatik. Tetapi hakikat dan realitinya yang keluar mengundi tu tak berapa ramai. Hakikat ni tak bagus, tak bagus, tuan-tuan. Dulu tak berapa bagus. Sekarang ni dia tak semestinya memudaratkan kita sangat. Saya ambil beberapa contoh. Dulu, tuan-tuan, dari segi keinsafan untuk turun keluar mengundi ni, pengundi-pengundi bukan Melayu ni lebih tinggi berbanding dengan pengundi Melayu. Ini satu benda yang kita kena faham. Tetapi dulu kita takut dengan pengundi bukan Melayu. Tetapi sekarang ni pengundi bukan Melayu ni ada advantage kepada kita. Ada advantage kepada kita. Cuma kita perlu takut kalau pengundi bukan Melayu tak keluar mengundi dalam pilihan raya yang akan datang ni. Sebab dari segi trend pilihan raya kecil ni, pengundi-pengundi especially Chinese voters ni, dia orang susah sikit nak keluar time pilihan raya. Dia tak go maksimum. Macam nak buat pilihan raya untuk pilihan raya persekutuan, mereka akan turun habis-habisan, tapi untuk pilihan raya negeri, untuk pilihan raya kecil, mereka kurang nak participate. Jadi kita kena push kawan-kawan kita ni untuk keluar mengundi. Tuan-tuan, banyak yang mempengaruhi orang muda ni, saudara, pada pilihan raya yang lepas. Saya cakap terus terang, berbalik pada soal tadi, duit. Kenapa duit banyak mempengaruhi, khususnya pengundi luar yang balik ke kawasan yang diberikan duit oleh kawan-kawan Perikatan Nasional ni, dan orang-orang muda yang dapat dana bakti remaja dan sebagainya. Sebab, tuan-tuan, yang umur 18 hingga 20 tahun tadi tu, mereka ni, saudara, tak tahu apa pasal politik. Kita tak nafikan ada anak-anak muda yang dia punya awareness tu lebih tinggi berbanding anak-anak muda lain. Tetapi rata-rata, tuan-tuan, yang 18 tahun, baru lepas SPM, baru tingkatan 6, mereka ni masih lagi bawah beasiswa Fama, father and mother. Dia bawah beasiswa Fama. Mak bapak bagi RM10, RM20, kan? Macam zaman saya dulu RM1 je pergi sekolah, kan? Jaranglah nak dapat RM50. Mungkin hari raya dapat RM50. Raya kalau bapak kita orang kaya mungkin dapat RM100. Tetapi datang pilihan raya, tiba-tiba dapat RM350. Tiba-tiba dapat RM500. Kalau dekat Pagoh, ada tempat sampai RM1,000, tuan-tuan. Kalau di Terengganu tu, dia campur-campur apa dia dapat termasuk e-pencen dan sebagainya.
Ada setengah-setengah dapat sampai RM600. Ini tak termasuk yang YB kawasan tu bagi. 200-300 dalam envelope. Jadi memang ada mempengaruhi. Ada mempengaruhi. Sebab dulu ni saudara, kawan-kawan ni yang 18 tahun ke atas ni, dia tak boleh beza. Kita tak nafikan zaman Datuk Seri Ismail Sabri tu ada juga benda-benda bagus dia buat, terutamanya dia allowance yang dia bagi kepada anak-anak muda dari segi wifi dan sebagainya. Jadi cakap-cakap di kalangan orang muda ni, kebanyakan mereka ni dipengaruhi oleh kawan-kawan. Dipengaruhi oleh kawan-kawan. Jadi ada di antara mereka dia kata, kali ni kita nak undi Perikatan Nasional kerana kita suka dengan apa yang Datuk Seri Ismail Sabri bagi. Dia tak tahu yang kerajaan tu memang Perikatan Nasional tapi dinamakan Keluarga Malaysia. Dijenamakan sebagai Keluarga Malaysia. Dia tak tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri daripada Barisan Nasional. So, dari segi perkara ni tuan-tuan, saya rasa kita kena sebelum kita laksanakan, saya tak nafikan kita punya kesilapan ialah bila puak-puak pembangkang ni, masa tu dia dalam kerajaan, dia mencadangkan supaya undi 18 ni dibenarkan mengundi, kita pun sokong, cuma kita letak syarat supaya semua orang automatik. So ini sebenarnya bau malapetaka juga pada kita, kerana dia orang ni memang terlalu raw, tak tahu tentang politik. Jadi kita nak patah balik tak boleh. Nanti orang akan kata kita flip flop. Jadi apa yang kita patut buat sekarang ni, di sistem pendidikan kita ni kita kena educate. Kita kena educate, tuan-tuan. Kita kena educate anak kita tentang kenapa kita buat pilihan raya, apa itu ahli parlimen, apa itu ahli Dewan Undangan Negeri, kenapa kita kena pilih ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, apa gunanya negara, apa gunanya parti politik. Benda ni perlu diajar di sistem pendidikan kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan yang ada social media kena mainkan peranan. Tetapi peranan yang paling besar ialah ibu bapa kita, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, kenapa jati diri saya dalam UMNO ni, saya boleh kata umur saya tahun 88, dalam lebih kurang dalam 15-16 tahun, saya dah bergiat aktif dalam pemuda UMNO. Pakai baju putih, seluar hitam dengan beret. Sebab masa saya kecil-kecil, bapak saya bawa saya pergi ceramah. Hari ni saya nak tanya, berapa orang bawa anak datang untuk ceramah malam ni? Sana ada satu. Nampak? Anak sekarang tengok live. Okeylah, alasan yang bagus. Tuan-tuan, kita kena dedahkan anak kita daripada dia muda. Setiap kali ada program UMNO ni, bawa dia orang. Supaya mereka tak rasa janggal bila mereka capai umur 18 tahun. Saya 18 tahun je. Hari 1 bulan 1 tahun 1991, 31 hari bulan tu saya dah isi borang dah, tuan-tuan. Tahun tu saya dah jadi ketua pemuda tahun 1991. Jadi kita kena galakkan. Dan kita tengok benda ni sekarang ni dibuat oleh PAS. PAS daripada anak-anak dia hantar pergi sekolah pasti. Itu sebab hari ni kita nak pastikan jangan sampai sistem pendidikan Islam yang diimarahkan oleh UMNO ni dibolot sepenuhnya hasilnya oleh PAS. Itu sebab hari ni Datuk Seri Zahid, kita nak buat tabika kemas ini lebih Islamik daripada tabika pasti PAS. Kita nak pastikan di tabika kemas kita ada silibus untuk mata pelajaran bahasa Arab, kita ada silibus untuk tahfiz Al-Quran. Jadi orang akan lebih memilih tadika kemas. Di tadika PAS pasti ni tuan-tuan, mereka indoktrinasi anak-anak kita supaya membenci pemimpin-pemimpin UMNO daripada tadika lagi. Dan ini tuan-tuan makan dalam saudara. Jadi kalau ada media sosial, tuan-tuan harus gunakan sehabis baik. Kita tak expect tuan-tuan semua buat konten. Berapa orang je boleh buat konten betul-betul, kan? Kalau ada pun yang pandai buat konten, mungkin jenis sengit-sengit kepala ke kanan, ke sini, turun, kan? Yang itu dia buat konten. Tetapi, adakah konten ini boleh membantu untuk memberikan kefahaman pada anak-anak muda? Susah, tuan-tuan. Anak-anak muda pula hari ini, saudara, dia tengok 2-3 saat, boring, swipe.
Betul tak? Ada dia nak dengar macam ni, TikTok ni? Ada. Tetapi orang yang minat dengan politik. Tetapi orang biasa tuan-tuan, dia suka konten-konten yang biasa-biasa, yang lucu. Jadi kita kena tahu cara, macam mana cara nak menarik orang muda ni. Tuan-tuan, kalau kita tak berusaha untuk pastikan orang muda ni dekat dengan UMNO, masa depan UMNO ni kelam tuan-tuan. Hari ni saya tengok hari ni banyak muka-muka orang muda. Setidak-tidaknya saya yakin bila saya dah mati nanti, kita ada ramai pewaris-pewaris. Satu tepukan gemuruh untuk anak-anak muda kita. Kita kena dekati mereka ini secara konsisten. Dan kita kena isi program-program yang boleh menarik minat mereka. Tak semestinya semua program yang lara je yang diorang ni minat untuk bersama tuan-tuan. Kalau kita tak boleh adakan konten yang bagus, setidak-tidaknya tuan-tuan bantulah share konten-konten yang disediakan oleh penerangan UMNO bahagian, oleh penerangan UMNO Malaysia. Komunikasi pun setiap hari kita menghasilkan video-video pendek supaya tuan-tuan boleh tahu macam mana nak menjawab isu-isu semasa dan sebagainya. Satu bagusnya, saudara, semenjak Perdana Menteri kita ni menjadi pemerintah ataupun pentadbir, jadi PM, dia banyak mendekati orang muda. Dulu orang muda, saudara, yang umur 23, 24, dia orang ni sokong PAS, sokong Perikatan Nasional bukan kerana duit sangat, tuan-tuan. Memang betul lah, ada setengah-setengah daripada universiti disediakan bas untuk balik Kelantan, Terengganu. Dekat atas tu dia orang bagi duit, dalam masa yang sama dia orang ceramahkan dia orang ni. Betul, memang ada. Tetapi rata-rata yang berpelajaran, berpendidikan, mereka sokong kerana mereka yakin bahawa PAS tu bersih. PAS tu Islam.